Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Okay, hari ini saya nak kongsikan berkaitan dengan fitnah. Memandangkan ramai orang yang suka sebarkan keburukan orang, sebarkan fitnah orang, suka memfitnah orang, suka membuka aib seseorang, maka sesuailah kita untuk tajuk pada hari ini, iaitu fitnah. Dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, Allah telah bagi tahu kepada kita, Allah telah beri peringatan kepada kita, sekiranya ada seorang yang fasik datangkan satu berita kepada kamu, bawakan satu berita keburukan kepada kamu, maka kamu ni perlu tabayun dulu, perlu selidik dulu. Dan sifat orang munafik ni, mereka ni tak kisah berita tu betul ataupun tidak, berita tu sahih ataupun tak sahih, mereka ni akan tetap untuk sebarkan berita tersebut kerana hati mereka ni ada masalah. Hati mereka ni tak senang tengok orang bahagia, hati mereka ni tak boleh nak tengok orang tu bahagia, hati mereka ni tak boleh nak tengok seseorang tu happy. Mereka akan rasa tak puas hati, mereka akan rasa dengki dan sebagainya. Sebab itulah mereka ni create satu cerita, buat satu cerita, entah betul atau entah tidak, dan sebarkan cerita tersebut. Andai kata cerita tu dia bagi tahu ataupun cerita yang dia create tu adalah cerita yang betul, maka dia telah membuka aib orang, dia telah menjatuhkan maruah orang, maruah family orang. Tapi andai kata cerita yang dia create tu cerita yang tak betul, maka dia telah memfitnah orang. Kalau betul lah cerita tu, maka dia buka aib orang, dia menjatuhkan maruah family orang. Kalaulah berita tu berita yang tak betul, maka dia telah memfitnah orang. Maka bahayanya, maka sangatlah bahaya kalau kita ni memfitnah seseorang. Sebab itulah kita perlu berhati-hati daripada mana sumber yang kita dapat satu berita ni, kerana mereka ni tak kisah, asalkan berita yang mereka dapat, cerita ni boleh go ni, cerita ni boleh ramai view, boleh ramai orang tengok, boleh ramai orang share, aku akan popular, aku akan viral, lebih baik aku share pada awal, biarlah aku jadi orang yang first share kepada semua orang. Dia nak macam tu. Memang sifat mereka ni nak perhatian, memang sifat mereka ni nak orang tengok dia. Sebab tu dia sanggup nak share, dia sanggup nak sampaikan, share benda-benda yang tak betul. Dalam keadaan mereka ni tak tabayun, mereka ni tak tahu what you give you get back. Boleh jadi apa yang kita share, satu kali share dan 10,000 orang tengok, boleh jadi akan datang kita akan terima balasan 20,000 orang akan malukan kita, 20,000 orang akan malukan kita. Kita memalukan seseorang, kita buka aib seseorang satu kali sahaja, boleh jadi Allah membalaskan aib kita, Allah akan buka aib kita 10 kali lagi, malu kepada semua orang. Sebab itulah bahaya kalau kita membuka aib seseorang, kita menyebarkan keburukan seseorang. Dan untuk kita ni yang terima berita, yang dengar berita, apa yang kita kena buat? Pertama, kita kena tabayun dulu. Bahaya kalau kita tak tabayun sesuatu cerita, kerana pesanan Allah Subhanahu Wa Taala 1400 tahun yang lepas, dan pernah berlaku pada zaman Nabi SAW ketika mana Nabi ni mengutuskan seorang sahabatnya, iaitu Al-Walid Ibn Uqbah, pergi ke satu tempat yang bernama Bani Mustalik untuk kutip zakat. Al-Walid Ibn Uqbah ni sebagai amil zakat pada ketika itu, dan kebetulan pada ketika itu juga, pada masa tu Bani Mustalik ni baru sahaja memeluk Islam, masih fresh lagi lah orang kata. Jadi dalam perjalanan, kira bila Bani Mustalik ni tahu Nabi mengutuskan satu utusannya untuk pergi ke Baninya, untuk pergi ke kampungnya, maka Bani Mustalik ni rasa happy. Kerana utusan Nabi ni datang ni, kita kena happy. Maka dia buatlah satu persiapan, hias dewan, potong timun, potong bawang, masak dan sebagainya, kerana nak sambut tetamu Nabi SAW. Dalam keadaan tu, Bani Mustalik ni ada estimate time. Dia orang tahu daripada Madinah nak sampai ke Bani Mustalik berapa lama, dalam 2 jam ke 1 jam ke, maka mereka dah dalam masa tu mereka buat persiapan siap-siap, supaya bila wakil Nabi SAW sampai, mereka ni dah boleh sambut dah siap dah semua persiapan, dah siap semua preparation. Busy lah mereka dalam mereka ni buat persiapan. Dan Al-Walid Ibn Uqbah ni dalam perjalanannya nak pergi ke Bani Mustalik, dia berjumpa dengan seorang yang fasik, dengan seorang yang munafik. Dan orang munafik tu kata kepada Al-Walid Ibn Uqbah, wahai Al-Walid, Bani Mustalik ni telah murtad keseluruhannya, dan mereka ni sedang buat persiapan nak serang Madinah, nak serang orang Islam. Maka Al-Walid Ibn Uqbah ni terkejut jugalah, kerana dia keluar daripada Madinah bukan untuk berperang, nak kutip zakat je. Maka dia tiada persiapan perang langsung. Maka terus bergegas Al-Walid Ibn Uqbah ni balik ke Madinah untuk sampaikan berita kepada Nabi SAW. Dan Nabi ni seorang ketua Madinah, seorang ketua pemerintahan pada ketika itu, memang sangat cekap, memang sangat cepat dalam membuat tindakan. Bila Nabi dengar sahaja laporan daripada Al-Walid Ibn Uqbah, Nabi terus buat persiapan, kerana Al-Walid Ibn Uqbah ni masyhur, terkenal dengan solehnya, dengan amanahnya, dengan jujurnya, dengan sekohnya dan sebagainya. Memang seorang sahabat yang boleh dipercayai. Dalam yang masa yang sama, bila Nabi ni mengarahkan para sahabat untuk buat persiapan perang, Nabi mengutuskan
jelaskan, Nabi hantar juga beberapa orang sahabat untuk pergi siasat, untuk jadi spy. Adakah Bani Mustalik ini betul-betul nak serang Madinah? Adakah Bani Mustalik ini betul-betul murtad dan sebagainya? Maka dalam kedua-dua tengah buat persiapan, Nabi tengah buat persiapan perang dan Bani Mustalik ini tengah potong bawang dan sebagainya, tengah masak lah sebagainya. Bila Bani Mustalik ini siap masak sebagainya, hairanlah Bani Mustalik kenapa Al-Walid Ibn Uqbah ni tak sampai-sampai. Kerana mereka ni tahu estimate time daripada Madinah ke Bani Mustalik ni berapa lama. Dah habis dah masa yang sepatutnya Al-Walid Ibn Uqbah ni sampai. Pimpinan Bani Mustalik pada ketika itu menghantar satu utusan untuk pergi jumpa dengan Nabi di Madinah, bertanya khabar kenapa tak sampai-sampai dan sebagainya. Jadi bila sampai sahaja wakil daripada Bani Mustalik ke Madinah, maka Nabi ni terus tanya kepada Bani Mustalik, wakil Bani Mustalik, kenapa kamu ni murtad, kenapa kamu ni keluar daripada Islam, dan kenapa kamu nak menyerang kota Madinah, nak menyerang Islam? Maka wakil tadi tak tahu apa-apa langsung. Kan Bani Mustalik tu sedang busy buat persiapan, tengah masak dan sebagainya. Maka mereka ni terkejutlah wakil tadi. Maka bila dijelaskan kepada Nabi SAW, maka clear semua dan akhirnya Nabi tahu orang yang menyampaikan, orang yang membuat cerita adalah orang yang munafik, orang yang fasik, yang mereka-rekakan cerita, yang nak melaga-lagakan antara orang Islam, yang nak laga-lagakan, nak jatuhkan orang Islam dan sebagainya. Itu memang kelebihan mereka, itu memang kepakaran mereka. Kerana cuba kita bayangkan, kita like satu status, kita komen satu status, kita share satu status dan status tu di-share oleh 20,000 orang, 10,000 orang ataupun 200-300 orang, dan seramai mana orang yang tengok cerita yang boleh menjatuhkan maruah orang, maka seramai itulah kita akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Jadi apa tugas kita sekiranya kita dapat berita ni? Yang pertama sekali, of course lah, kita kena diam je, kita kena buat tak peduli. Jangan ambil tahu berkaitan dengan cerita-cerita yang macam tu. Kerana bila semua orang buat macam tu, maka tak ada orang yang nak cetuskan kontroversi, tak ada orang yang nak buat satu cerita yang lain-lain lagi, kerana perhatian mereka, kerana apa yang dia nak perhatian. Perkara yang kedua, bila benda tu sampai kepada kita, berita macam tu sampai kepada kita, yang pertama sekali kita kena tabayun. Tugas kita tabayun dulu. Bukan tugas kita nak menghukum dulu. Walaupun benda tu benda yang betul, bukan tugas kita juga untuk menghukum seorang itu berdosa ke, seorang itu salah ke dan sebagainya. Dan perkara yang ketiga adalah kita buat urusan kita. Kita sibukkan dengan urusan kita sendiri. Jangan kita sibukkan urusan kita ni dengan kita nak fikirkan masalah orang, kita nak fikirkan hal-hal rumah tangga orang dan sebagainya.